TV KPM. Cikgu Musfira tengah buat apa tu? Saya sedang baca gambar Rajah Timbul ni, Cikgu Dani. Tapi gambar apa ni, Cikgu? Bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM yang pastinya menjadi platform dalam menyampaikan pelbagai ilmu pengetahuan dan juga pembelajaran yang menyeronokkan. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton yang menonton Mahir Didik TV KPM ketika ini. Yang pastinya untuk 1 jam ini kami nak bawakan pemerhatian murid-murid untuk kita belajar satu lagi mata pelajaran. Kita nak mahirkan diri kita dalam mata pelajaran ekonomi. Ini merupakan slot pendidikan khas. Jadi kita akan bersama dengan 2 orang guru penyampai yang mana tadi murid-murid dah dapat saksikan kehebatan 2 guru ini melakukan satu adegan ataupun lakonan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Eloklah saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengingatkan kepada semua penonton termasuklah ibu bapa yang menonton ketika ini untuk sentiasa memastikan anda kalau nak keluar rumah jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Sentiasa mencuci tangan walaupun hanya berada di rumah. Bawa gel pembasmi kuman untuk sentiasa mensanitasi tangan. Dan juga pastikan adanya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter jika berdepan dengan mana-mana individu. Okeylah, mari kita berkenalan dengan antara tetamu-tetamu istimewa kita pada hari ini yang terdiri daripada sebenarnya 3 orang guru termasuk seorang guru jurubahasa, memandangkan ini merupakan slot pendidikan khas. Jadi saya nak mulakan dulu dengan memperkenalkan jurubahasa kita iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan ini dia 2 orang guru penyampai kita pada hari ini. Wah, pandai berlakon ya Cikgu Musfira. Kita ada Cikgu Musfira Ahmad Salim, guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational, Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Manis hari ini berbaju Kedah ya. Okey, kita juga bersama dengan Cikgu Wan Nur Adani Yusof, Ketua Panitia Ekonomi Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 5 Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Selamat datang Cikgu. Terima kasih. Kali pertama kita bersua ya. Kali pertama. Okey, baiklah. Sebelum kita nak mengetahui apakah topik pembelajaran kita hari ini, mungkin ramai tertanya-tanya, kenapa Rina, Cikgu Musfira dan juga Cikgu Adani hari ini tidak memakai pelitup muka? Ini merupakan slot pendidikan khas di mana kami dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan adik-adik ataupun murid-murid yang berkeperluan khas membaca gerak bibir dan gerak mulut kami pada hari ini. Baiklah. Sebelum kita nak berkenalan dengan topik hari ini, Cikgu Musfira, saya nak minta dulu Cikgu untuk menjalankan SOP kita pada hari ini, mensanitasi tangan seperti biasa. Walaupun hanya berada dalam studio, kami masih lagi mematuhi SOP yang ditetapkan. Juga untuk kita berikan kepada Cikgu Adani hari ini. Dan ini merupakan kelaziman ataupun rutin harian yang perlu kita amalkan setiap hari. Baiklah, sambil-sambil saya sanitasi tangan ni, boleh tak Cikgu terangkan topik kita untuk mata pelajaran ekonomi pada hari ini? Silakan.
Terima kasih Rina. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Sebenarnya tadi kita ada perasan kalau nampak saya berlakonkan dengan meraba gambar rajah ini. Sebenarnya kita hari ini nak belajar tentang ekonomi, tetapi kita fokus kepada murid-murid berkeperluan khas, penglihatan dan juga untuk murid-murid kelas lain jugalah. Tapi kita kena ingat bahawa ekonomi ini bukan hanya murid berkeperluan khas saja yang kita fokus, tapi untuk semua murid arus perdana juga mengambil mata pelajaran yang sama. Cuma kita nak terangkan macam mana murid-murid berkeperluan khas penglihatan mempelajari mata pelajaran ekonomi inilah. So beberapa alat khas yang perlu digunakanlah. Terutamanya kita yang saya tunjuk yang pertama ni ialah gambar rajah timbul yang biasanya kalau kita belajar berkaitan dengan keluk semua, kita perlu menggunakan gambar rajah timbul untuk menerangkan gambar rajah gerak berkaitan graf. Dan kita perlukan juga braille untuk alat menulis, murid kita untuk menulis, dan kita juga memerlukan satu lagi alat video magnifier ini yang tujuannya ialah untuk membaca tulisan bagi murid-murid yang low vision lah, ataupun kita panggil murid-murid penglihatan terhad, bukan total blind. Okey, terjawablah kemusykilan saya tadi. Kenapa agaknya Cikgu Musmirah tadi menyentuh mounting board itu? Rupanya hari ini kita nak khususkan kepada adik-adik ataupun murid-murid berkeperluan khas yang mengalami masalah penglihatan ya. Okey, Cikgu Adani, mungkin Cikgu Adani boleh terangkan kepada murid-murid berkenaan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Rina. Sebelum tu Rina, saya salute kepada murid-murid Cikgu Musfirah kerana mereka ni walaupun belajar menggunakan peralatan khas seperti mesin braille kan dan juga video magnifier, tetapi murid-murid Cikgu Musfirah ni sangatlah bersungguh-sungguh dan tidak putus asa. Malahan keputusan peperiksaan mereka sangat mengkagumkan. Lebih daripada murid saya di arus perdana, Rina. Wow, hebat. Okey, so pada hari ini okey, kita akan belajar mengenai konsep permintaan di bawah subtopik keseimbangan pasaran dalam bab 2, silibus tingkatan 4 pasaran. Okey. Di akhir sesi pembelajaran untuk slot ini, cikgu harap murid akan dapat untuk menjelaskan maksud dan hukum permintaan. Okay, yang kedua, murid-murid dapat menghuraikan ciri jadual permintaan individu dan juga pasaran. Dan yang terakhir sekali, murid-murid juga akan dapat untuk melukis keluk permintaan individu dan juga pasaran dengan skala yang tepat dan juga betul untuk mendapatkan markah yang penuh. Okey? Masih terbayang lagi waktu saya belajar ekonomi di tingkatan 4. Inilah juga orang kata dalam bidang pengkhususan yang menarik minat sebenarnya kan, Cikgu? Jadi untuk kita teruskan pembelajaran kita, sekejap lagi sekembalinya nanti kita nak tahu lebih lanjut berkenaan maksud permintaan itu sendiri, ciri-ciri jadual individu dan juga pasaran permintaan seperti apa yang diterangkan oleh Cikgu Adani. Cikgu, boleh tak kita nak berehat sekejap? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak mulakan kelas kita dalam mata pelajaran ekonomi pasaran, keseimbangan pasaran. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Mahir Didik TV KPM. Seperti yang diwawarkan sebentar tadi, kita nak terus kepada pembelajaran kita hari ini untuk memahirkan diri dalam bidang ataupun mata pelajaran ekonomi dengan topik hari ini adalah berkenaan dengan keseimbangan pasaran. Cikgu Musfirah dan Cikgu Adani, pertama sekali kita nak tahulah juga tentang maksud hukum permintaan ni, Cikgu.
Okey. Sebelum tu, sebelum kita pergi kepada maksud permintaan semua, saya nak tanya Rina sikit. Boleh. Okey, dalam hidup Rina ni, apa yang Rina inginkan? Apa yang saya inginkan? Wah, banyak cikgu. Banyak sangat. Permintaan tu memang banyak sangat. Tapi kalau boleh kan cikgu, saya teringin nak ada kereta sport. Tapi sekarang ni berangan sajalah dulu. Nak beli tak mampu. Okey, sangat tinggi. Okey, tak apa Rina, berangan tak salah kan. So, insya-Allah lama-lama kita akan dapat. Tapi saya pakai yang biasa-biasa je cikgu. Janji mampu untuk bayar bulanan. Okey, cikgu. Apa berkaitan agaknya yang kita nak bincangkan hari ini? Okey. Sebenarnya kita nak bincangkan tentang permintaan lah. Okey. So, Cikgu Rani mungkin boleh terangkan sikitlah tentang permintaan tadi. Okey, saya teruskan dengan konsep permintaan. Okey, kalau kita tengok dekat display board ni, konsep permintaan itu bermaksud keinginan dan kemampuan untuk membeli suatu barang dan perkhidmatan pada satu tingkat harga dalam satu jangka masa tertentu. Okey, setiap individu akan membeli barang dan perkhidmatan yang diinginkan mengikut kemampuan dan juga tingkat harga yang ditetapkan. Okey, keperluan dan kehendak seseorang individu itu akan dianggap sebagai permintaan jika ianya disokong oleh kuasa beli atau kemampuan membayar yang kita rujuk sebagai permintaan berkesan. Okey? So, permintaan tu tak wujud ya, Rina, Cikgu Musfira, jika permintaan itu tidak disokong dengan kuasa beli dan juga kemampuan untuk membayar. Macam tadi, situasi tadi, Rina kata menginginkan kereta sport ya. Berangan, cikgu. Berangan tak salah, Rina. Okey, so kat sini tidak wujudlah konsep permintaan kerana belum lagi ya Rina ya, belum lagi disokong dengan kuasa beli dan juga kemampuan untuk membayar. Itulah konsep permintaan. Okey. Okey, seterusnya saya teruskan dengan hukum permintaan. Okay, saya turunkan dulu. Okey. Okey, hukum permintaan. Okey, rasionalnya seorang individu itu akan meningkatkan permintaan apabila tingkat harga satu barang dan perkhidmatan itu turun. Okey, dan sebaliknya, seseorang individu itu akan menurunkan permintaan apabila tingkat harga satu barang dan perkhidmatan itu meningkat. Okey, inilah selari dengan konsep hukum permintaan yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu semakin tinggi harga sesuatu semakin tinggi tingkat harga satu barang, semakin kuranglah kuantiti diminta untuk satu barang tersebut dan semakin rendah harga satu barang, maka semakin tinggilah kuantiti yang diminta. Okey, saya tarik Cikgu Musfirah dan juga Rina ke satu situasi lah. Situasi pesta buku. Saya percaya Cikgu Musfirah dan juga Rina mesti biasa pergi ke pesta buku, betul? Suka sangat cikgu. Saya pun suka pergi. Zaman saya sekolah dulu, saya suka pergi ke pesta buku. Banyak buku-buku yang cantik berkala-kala kan. Okey. Kalau kita tengok hari pertama kita pergi ke pesta buku, saya hanya mampu beli sebuah sahaja buku pada harga RM20 sebuah. Okey. Tetapi pada hari terakhir pesta buku itu berlangsung, saya boleh beli 3 buah buku. Kerana buku tersebut telah dijual pada harga RM9 sebuah. Nampak tak dekat situ? Saya dah apply hukum permintaan dalam situasi tadi. Dalam kehidupan kita sebenar pun kita ada mengamalkan konsep hukum permintaan di mana hari pertama pada harga yang tinggi saya hanya mampu beli sebuah sahaja buku dan pada hari yang terakhir saya mampu membeli 3 buah buku dan saya mampu meningkatkan
kuantiti diminta. Okey, saya mampu meningkatkan jumlah buku yang dibeli kerana harga buku tersebut telah pun turun. Semakin rendah harga satu buku tu cikgu, maka tinggilah permintaan yang Ya, pandai terhadap buku Rina. tersebut, ya. Okey. Okey, jelas di situ. Tapi bagaimana pula kalau kita nak gambarkan tentang permintaan berkesan cikgu? Permintaan berkesan. Okey, mungkin Cik Musfirah boleh terangkan? Sila cikgu. Okey, permintaan berkesan tu lebih kurang macam lakonan kita tadilah. Okey, permintaan berkesan ni merujuk kepada kuasa beli. Kalau hanya ada keinginan tanpa ada kuasa beli iaitu kemampuan kewangan, jadi kita permintaan itu tak akan wujud. Okey, jadi permintaan berkesan ni merujuk kepada permintaan yang disokong oleh kemampuan membayar. Okey, kalau kita mampu untuk membayar sesuatu benda, maksudnya itulah permintaan berkesan cikgu. Ya, tepat sekali Rina. Baik cikgu, faham. Okey, seterusnya Cikgu Adani, apa lagi yang kita nak terangkan kepada murid-murid? Okey, sebelum kita teruskan, saya ada nak memberi nota yang Cikgu Adani terang tadilah. Okey, boleh cikgu. Okey, so saya minta masa sikitlah saya kena memberi. Okey, silakan Cikgu Musfirah. Saya akan jelaskan secara perlahan-lahan lah. Okey, Sementara silakan. memberi peluang pada Cikgu Musfirah untuk memberi nota-nota yang saya jelaskan sebentar tadi. Okey. Okey, tadi saya dah jelaskan hukum permintaan dan Maaf juga cikgu jangan laju sangat. Saya tak boleh. Okey, sorry. Okey, saya cuba cakap perlahan-lahan lagi ya. Semakin tinggi harga sesuatu barang dan perkhidmatan, boleh ikut? Okey, baik cikgu, boleh. Okey, semakin rendah kuantiti yang diminta. Manakala semakin tinggi tingkat harga sesuatu barang, semakin rendahlah pula kuantiti yang diminta. Boleh dapat tak awak? Awak boleh sempat tak untuk awak braille? Dapat cikgu dapat. Oh, baguslah awak ni. Okey. So sebenarnya Rina, ya, apa cikgu. yang saya buat tadi, saya nak menunjukkan situasi yang berlaku dalam kelas MBK lah, murid-murid MBK, di mana kalau cikgu sedang mengajar, bila murid memberil, guru tak boleh bercakap laju-laju sebab murid nanti tak dengar apa yang cikgu cakap. Sebab dia bila kita memberil tu tadi terdengar ada bunyi yang bising. So seterusnya kita kembalilah dengan kita punya tadilah sambung Silakan, dengan cikgu. Okey, seterusnya kita dah kenal maksud permintaan, kita juga dah tahu dengan lebih jelas hukum permintaan. Eloklah kiranya kita beralih kepada keluk permintaan individu. Okey, saya akan alihkan nota saya. Okey, seterusnya kita tengok di sini. Okey, ini adalah jadual permintaan individu. Okey, sebelum tu, okey, saya huraikan dulu apa yang dimaksudkan dengan jadual, apa yang dimaksudkan dengan permintaan individu. Okey, permintaan individu adalah jumlah, kuantiti sesuatu barang dan perkhidmatan seseorang individu sahaja pada satu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Okey, itu maksud permintaan individu. Okey, so hubungan negatif antara kuantiti yang diminta dan juga harga, tingkat harga sesuatu barang dan perkhidmatan itu dapat ditunjukkan melalui jadual permintaan dan juga keluk permintaan. Okey, kat sini ya Rina, Cikgu Musfirah, kita nampak ada jadual permintaan individu. Okey, jadual yang pertama kita nampak kat sini, jadual yang pertama menunjukkan jika harga meningkat, Q menurun, kuantiti yang diminta menurun. Okey, kita tengok harga di jadual ruang yang pertama. Di ruang yang kedua adalah kuantiti diminta. Okey, kita nampak pada harga RM1. Kita bayangkan ini adalah jadual permintaan saya terhadap buah durian. Ini musim durian ya. Okey, so ini adalah jadual permintaan saya Cikgu Adani terhadap buah durian. Okey, pada tingkat harga RM1. Pada tingkat harga RM1 1 kilogram, kuantiti yang diminta adalah 10 kilogram buah durian.
Okey. So bila harga meningkat daripada RM1 meningkat kepada RM2 1 kilogram, nampak kat sini kuantiti yang diminta mulai menurun daripada 10 kilogram buah durian menurun menjadi 8 kilogram buah durian. Okey. Bila harga meningkat lagi harga meningkat daripada RM2 meningkat ke RM3, kuantiti yang diminta juga menurun menjadi 6 kilogram buah durian. Okey, so begitulah. Bila nampak harga meningkat, manakala di ruangan yang kedua kuantiti diminta semakin menurun. Ini bertepatan dengan hukum permintaan yang kita belajar tadi, iaitu apabila tingkat harga satu barang dan perkhidmatan itu meningkat, maka kuantiti yang diminta sesuatu barang itu mulai menurun. Jadi Cikgu Adani, ini menunjukkan satu hubungan songsang lah dalam jadual permintaan individu itu sendiri. Ya? Okey, faham. Okey, manakala kita tengok pula jadual yang kedua di mana apabila harga mulai turun, harga sesuatu barang dan perkhidmatan itu dah turun, kuantiti yang diminta pula meningkat. Okey, masih lagi jadual permintaan, kita nampak kita tengok dekat bawah sekali pada tingkat harga RM5 sekilogram. Pada tingkat harga RM5 sekilogram, kita nampak kuantiti yang diminta terhadap buah durian adalah RM2 kilogram buah durian. Manakala apabila harga menurun daripada RM5 menurun ke RM4, dah mula meningkat kuantiti yang diminta bagi sekilogram buah durian, meningkat daripada 2 kilogram buah durian meningkat ke 4 kilogram buah durian. Okey, apabila harga menurun lagi kepada RM3 sekilogram dan kuantiti diminta juga turut meningkat menjadi 6 kilogram buah durian. So itulah di mana kita boleh nampak dua jadual ini menunjukkan tingkat harga meningkat, kuantiti yang diminta menurun, manakala tingkat harga satu barang dan perkhidmatan itu menurun, kuantiti permintaan suatu barang itu meningkat. Okey, itu kita faham dari segi jadual permintaan individu. Kalau kita tengok kat sebelah tu, Cikgu Musfira, berkenaan dengan keluk permintaan individu. Mungkin Cikgu boleh terangkan. Okey, terima kasih Rina. Sama. Alright, so kalau Rina tengok kat sini, murid-murid semua tengok, kita sedang tajuk kita berkaitan dengan keluk permintaan individu lah. Keluk permintaan ini ialah sebenarnya graf. Okay, jangan confuse lah. Sebenarnya perkataan keluk tu kadang-kadang murid yang confuse. Jadi sebenarnya keluk tu refer kepada graf lah. So kemahiran yang murid-murid perlu dapat pada bahagian ini ialah murid-murid perlu boleh melukis graf ini, iaitu keluk permintaan individu. Okey, nak melukis keluk permintaan individu ni sebenarnya kita ada kena refer daripada jadual tadi. Okey, jadual permintaan individu sebenarnya mana-mana kita ambil pun sama jadual tu. So kita akan kalau saya bergerak sana lah Okey. Ni kita labelkan kolom 3 ni adalah titik A, B, C, D sebenarnya. Okey, titik A, B, C, D ni kita nak rujuk kepada graf ni lah. Okey. So graf ni kita akan plotnya macam ni lah So paksi yang menegak ni ialah paksi Y ni. Kita label sentiasa wakilkannya sebagai harga. Paksi harga. Tak boleh ubah. Okey. So yang mendatar paksi X ni kita akan wakilkannya sebagai paksi yang mewakili kuantiti. So kalau jadual itu kuantitinya kg, kita kat sini kita letak kg lah. Kalau kat sini di unit kita letak unit. So yang untuk melabelkan ini ujung ini mesti rujuk pada jadual lah. Okey. Dan sama juga kalau harga dalam RM kita letak RM. Kalau harga tu dalam US dollar kita kena letak US dollar lah. So itu kemahiran murid kena tahu. Alright. So untuk membuat graf ni kemahiran yang perlu ada juga, dia murid-murid kena tahu macam mana nak menggunakan skala. So, terima kasih Cikgu Adani. Okey, skala biasanya kita kena pandai tengok daripada jadual berapa skala nak pilih tu. Kita tengok berapa daripada tengok harga. Harga dia kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa skala yang kita nak guna?
Jadi skala tu murid-murid kena kiralah kotak berapa yang ada daripada graf kita. So dia bahagi dengan 5 berapa yang sesuai. So kalau ikutkan dalam rajah ini, so kita boleh guna skala daripada paksi Y ini, kita boleh guna 2 cm bersamaan dengan RM1. Sebab jadual kita RM1. Okey. Dan pada paksi X pula, so kita nak pilih berapa skala kita pun kita kena rujuk pada maklumat berdata. Okey, kalau data kita dia punya nisbah 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita bolehlah guna 1 cm mewakili 2 unit. Kalau 2 kg, 2 kg lah. Okey, itulah yang kemahiran pertama yang murid perlu tahu. Ini maksudnya dia punya kemahiran matematik lah. So kadang-kadang kita tak perlu ajar budak-budak dah ada kemahiran matematik, so tak perlu ajar kita dalam lah. Alright, so seterusnya langkah selepas kita memplot paksi X, paksi Y ni, buat skala semua, kita akan plot titik. Okey, titik inilah A, B, C, D, E ni kita berdasarkan pada kolom yang ketiga tu. Okey, kolom ketiga A kita labelkan sebagai A. So kita A ialah pada harga RM1, kuantiti diminta 10. Jadi harga RM1, kuantiti diminta 10, jadi kita tandakan X di sini. Okey, kemudian pada harga RM2, kuantiti diminta 8. So kita letak pada harga RM2 dan kita tengok pada paksi X 8 di sini. Okey, so kita tandakan X sebagai, labelkan sebagai B. Dan kita buat kepada semua titik lah. A, B, C, D, E. Okey. Dan bila kita dah siap semua titik, kita sambungkan titik-titik tu je. Rina, senang Rina. Senang, kan? mudah cikgu. Senang je. Kalau betul-betul faham tentang graf ni kan. Okey. So kita just sambungkan titik-titik itu. Okey, bila kita dah sambung titik-titik itu, garisan itulah yang dinamakan sebagai keluk permintaan. Betul kan Cikgu Radhi? Betul. So garisan ini kita namakan sebagai keluk permintaan dan kita labelkan sebagai huruf D besar. D Okey. besar. Itu memang Mewakili standard. permintaan. Ya, Merujuk standard kepada- yang kita guna dalam ekonomi. Okey. Sebab dia guna simbol dalam bahasa Inggeris demand. Okey. Okey. So kita mesti letak sebagai D lah. So itu sahajalah untuk cara melukis graf. So cikgu harap murid-murid di rumah semua boleh buat graf sendirilah. Lepas ni ambil kertas dan buat sendiri. Okey. Perlu ada atas kertas graf lah. Okey, cuma sebelah saya nak tunjukkan di sebelah ini ialah keluk permintaan individu yang dalam bentuk gambar raja timbul. Okey. So murid-murid MBK juga perlu faham tentang cara melukis graf ini. Tetapi inilah kekangan pada murid MBK di mana murid MBK tak boleh melukis menggunakan skala ini. Sebab dia memang tak boleh lukis sebab menggunakan alat tulis mereka hanyalah braille. Jadi mereka hanya perlu memahami macam mana pembentukan keluk tadilah. Okey. So keluk ini dia ada sifat dia. So sifat keluk ini adalah kalau kita nampak dia, okey kita tunjuk kat sini ya. Nampak dia condong ke bawah Rina. So dia adalah condong ke bawah. Dia dari kiri ke kanan. Kita panggil mencerut ke bawah, dari kiri ke kanan. Sebab apa kiri ke kanan? Sebab kita daripada kosong hingga makin besar kuantiti. Sebab tu dia mencerut ke bawah dari kiri ke kanan. Itu sifat keluk permintaan. Alright? So jadi bila bersifat macam ni bermakna dia bersifat songsang. Apa dia songsang? Hubungan harga dengan kuantiti itu berhubung secara songsang. Itu yang dia jadi macam tu. Dia jadi mencerut ke bawah dari kiri ke kanan sebab dia songsang antara harga dengan kuantiti diminta. Maksudnya cikgu, hubungan antara harga dan kuantiti itu adalah hubungan yang negatif. Ya, betul. Kata lainlah dalam kataan lain negatif. Okey, faham. Itu pun boleh diguna masa jawab exam diterima. Oh, diterima cikgu? Ya. Baiklah. Okey. Kita dah faham berkenaan dengan hukum permintaan, konsep permintaan dan Cikgu Adani pun dah terangkan jadual permintaan individu. Cikgu Musfirah pun dah jelaskan dengan sedalam-dalamnya berkenaan dengan keluk permintaan individu. Saya pasti murid-murid pun dah tak sabar nak mengetahui tentang keluk pasaran dan juga permintaan pasaran. Boleh tak kita berehat sekejap, Cikgu? InsyaAllah. Selepas ini, murid-murid bersedia untuk kita teruskan pembelajaran kita. Kita nak mendalami dan juga memahirkan diri berkenaan dengan keluk dan permintaan pasaran. Selepas ini di Mahir Didik TV KPM.
Dan kembali lagi bersama kami di Mahir Didik TV KPM yang mana kita pun dah belajar di awal tadi berkenaan dengan permintaan. Kita dah sentuh hukum permintaan dan juga berkenaan dengan keluk permintaan. Cikgu Muspira dan Cikgu Adani, kita tidak bertiga sahaja, malah kita turut ditermani oleh juru bahasa isyarat kita, Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kampung Baru Kuala Lumpur bagi memudahkan murid-murid berkeperluan khas memahami tajuk kita pada hari ini. Baik, kalau boleh kita nak sentuh sikit sebelum kita nak bercerita lebih panjang berkenaan dengan hukum permintaan ini. Boleh Cikgu Adani ataupun Cikgu Muspirah terangkan kepada murid-murid apakah sebenarnya faktor yang mempengaruhi permintaan? Silakan. Okey, terima kasih Rina. Sama. Okey, faktor macam nak menjawab apa yang Rina tanya tu, sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada banyak, tapi untuk kali ini faktor yang kita refer, yang kita rujuk hanyalah faktor harga. Okey, untuk memahamilah. Untuk hari ini kita hanya akan membincangkan tentang macam mana harga itu akan mempengaruhi permintaan. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi faktor lain. Okey, faktor lain yang boleh mempengaruhi permintaan adalah seperti cita rasa pengguna. Seperti pendapatan masyarakat. Musim. Musim. Dasar kerajaan yang kadang kerajaan bagi menaikkan cukai, menurunkan cukai, subsidi. Semua itu boleh mempengaruhi permintaan terhadap barang di pasaran. Okey, jelas Cikgu. Baik, seterusnya apa yang kita nak tekankan kepada murid-murid untuk mereka faham konsep hukum permintaan ini? Okay. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada permintaan pasaran yang seperti yang dikatakan oleh Rina tadi, cikgu nak tekan lagi sekali. Okey, sebelum kita mendalami tentang permintaan pasaran, kita kena betul-betul faham tentang permintaan individu. Okey, kita tengok balik pada hukum tu. Hukum permintaan ialah apabila harga meningkat, kuantiti permintaan akan menurun. Apabila harga menurun, kuantiti permintaan akan meningkat. Dia terbalik. Yang macam Rina cakap tadi, negatif ataupun songsang. Okey, itu maksud songsang ataupun negatif. Ingat, semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Semakin rendah harga, semakin meningkat permintaannya. Itu memang kena pegang sampai bila-bila lah. Okey, yang tu memang realiti berlaku lah. So, daripada hukum ni, barulah kita akan tengok pada keluk permintaan tu macam mana. Dia akan ada relatednya. Dia mesti menepati hukum permintaan dengan jadual permintaan individu. Sama ada individu atau pasaran, dia mesti ada sama. So, Cikgu Adani akan sambung sikit tentang keluk permintaan individu. Okey. Saya akan sentuh sedikit mengenai keluk permintaan individu. Okey, keluk permintaan individu ni seperti yang diterangkan oleh Cikgu Musfirah tadi, saya suka murid-murid ingat bentuk atroman di mana paksi menegak membawa maksud paksi harga, manakala paksi yang mendatar membawa kepada simbol kuantiti. Okey, so ini paksi harga dan mendatar adalah paksi kuantiti. Okey, tu murid-murid kena ingat tau. Okey, so dan jangan lupa dekat sini tu dekat bawah ni mesti ada titik kosong yang kita panggil sebagai titik asalan. Dalam peperiksaan, murid-murid kena labelkan paksi menegak itu harga, mesti labelkan harga. Okey, untuk dapat markah yang penuh. Jikalau ada soalan lukiskan keluk permintaan, mesti labelkan harga, mesti juga labelkan kuantiti dan jangan lupa labelkan titik asalan, itu titik kosong di bahagian bawah sekali. Dan sedikit tips cikgu nak share. Tadi Cikgu Musfirah kata dia punya skala 1 cm. Okey, cikgu jikalau susah nak ukur 1 cm, murid-murid biasanya akan lukis atas kertas graf. Okey, kalau kertas graf, kamu akan nampak banyak garisan-garisan dekat kertas graf tu kan. Okey, so bila kamu dah lukis paksi, bila kamu dah lukis guna pembaris tau. Jangan lukis conteng macam tu, mesti guna pembaris kemas-kemas. Okey, bila dah lukis menegak dan mendatar, okay, akan nampak ada garisan kecil-kecil, kotak kecil-kecil. Okey, macam ni. 10 kotak kecil daripada titik asalan, okey, letak skala.
Okey, contohnya kita nampak dekat sini harga satu, harga meningkat kepada RM2, harga meningkat kepada RM3, meningkat kepada RM4 dan juga RM5. So untuk paksi harga, kamu boleh guna skala 1. Okey, skala 1. Okey, contoh, cikgu bagi contoh lagi. Kalau harga dia RM2, ada harga RM4, ada harga RM5, RM6, RM7. Kamu nampak macam ada angka genap. Kamu boleh guna skala 2, skala 2, 4, 6. Skala sifir 2 senang. Boleh pakai skala sifir 2, Rina. Okey, cikgu. Okey. Dan juga kalau nampak macam harga tu harga RM5. Lepas tu makin besar. RM12, RM15, harga besar. Ya. Kertas graf kita kecil je, Rina. Betul. So kita boleh pakai skala 5. Lagi 10 kotak kecil, kita pun labelkan 5. Lagi 10 kotak kecil, kita naikkan 10. Sifir 5, cikgu. Sifir 5. Ya, betul, Rina. 10 kotak kecil lagi, kita labelkan 5, 10, 15. 10 kotak kecil lagi sebab kadang-kadang murid dia nak ukur skala tu, nak guna 1 cm tu payah. So, kita ambil 10 kotak kecil, Labelkan 10 kotak kecil 10. Sama juga dengan paksi kuantiti. Kalau nampak kuantitinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dekat bahagian yang mendata ni, kita boleh pakai selepas titik asalan, kita boleh tengok 10 kotak kecil, kita boleh letakkan skala 1. 10 kotak kecil lagi, 2, 10 kotak kecil lagi, 3 dan seterusnya lah. Tapi kalau murid-murid nampak dia punya kuantiti permintaannya adalah nilai macam 2, 6, 10, 12, 20, kita boleh pakai sifir 2, skala sifir 2. Ya. Lepas titik asalan, 10 kotak kecil 2, lepas 2, 10 kotak kecil 4. Biasanya murid tanya, cikgu boleh saya pakai skala 3? Tak boleh pakai skala 3 sebab nanti akan menyukarkan pembahagian untuk tengok dia pelotkan titik dengan lebih tepat. So skala 3 tak boleh, skala sifir 3 tak boleh, Rina. Okey. Skala sifir 4 pun tak boleh. Skala 1, skala 2, sifir 2, skala sifir 5, Okey. skala sifir 10 ataupun skala sifir 100 atau 1000 lah. Faham, Itulah sebab kenapa ramai cikgu saya nak buat sifir 3 saya nak letak lepas titik asalan tu kan cikgu saya letak 3, 6, 9 tak boleh sebabnya skala tu jadi tak tepat untuk kita pelotkan titik permintaan dekat situ. Dia jadi macam lari tak tepat. So ikut skala yang betul barulah kita akan dapat pelotkan titik harga dan juga pelotkan titik kuantiti dia minta dengan tepat atas kertas graf dan kita akan dapat bila dah plot pada harga RM1 10 unit. Kita labelkan titik A. Pada harga RM2 kuantiti dia 8 titik B. Dan pada harga RM3 kuantiti dimintanya adalah 6 pada titik C. Okey, so murid-murid boleh plotkan dan juga ambil pembaris garis. Jangan sengit-sengit. Okey. Lepas tu jangan lupa labelkan DD merujuk kepada permintaan. demand. DD merujuk kepada demand. Okey, demand dalam bahasa Melayu permintaan. Ya, betul, cikgu? betul. Okey. Baiklah, saya percaya apa yang disentuh oleh Cikgu Muspira dan juga Cikgu Adani memang cukup jelas untuk kita faham berkenaan dengan permintaan individu dan juga keluk permintaan individu. Tapi sekarang ni persoalannya bagaimana kita nak fahamkan pula tentang permintaan pasaran, cikgu? Ya. Silakan. Okey. Alright, untuk permintaan pasaran ni murid-murid, sebenarnya bila kita dah faham tentang permintaan individu, Ya. so tak ada masalah sangat untuk kita faham tentang permintaan pasaran. Okey, macam aplikasi je lah. Okey. Okey. Mungkin Letak cikgu sini boleh dulu, mulakan dulu dengan berkongsi Okey. tentang konsep permintaan. Alright, so kita kena fahamlah konsep dia. Okey. So, apa itu permintaan pasaran? Okey, permintaan pasaran adalah jumlah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua individu. Okey? Dalam suatu pasaran pada suatu tingkat harga
dalam jangka masa tertentu. So, yang saya merahkan ini semua individu. Okey, yang ni cik, ini yang membezakan antara permintaan individu dan juga permintaan pasaran. Saya ulang jumlah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan. Sama je kalau dalam permintaan individu pun sama juga jumlah permintaan barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua individu. Kalau individu kita oleh seorang individu. Faham? Kat sini dia adalah semua individu. Itu perbezaannya. Okey, baik. Okey. Dalam suatu pasaran pada suatu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Okey, maksud yang seterusnya itu iaitu tingkat harga tertentu tu ialah harga tadilah pada harga RM1 berapa permintaannya, harga RM2 berapa permintaannya. Betul Cik Wadani? Betul. Okey, dan dalam jangka masa tertentu. Apa maksud jangka masa tertentu? Jangka masa tertentu bermaksud dia boleh berubah. Bila masa panjang nanti permintaan itu boleh berubah. Hari ini RM1 dua orang minta, tapi hari esok RM1 mungkin 10 orang minta. Jadi akan ada berubah mengikut jangka masa. Okey, so kita tengok pada jadual lah. So, jadual permintaan individu, so kita akan ada macam ni ada jadual permintaan individu, jadual permintaan individu, dan bila kita campurkan, sebab kita semua jumlah tadi kita kena campurkan. Okey, campurkan permintaan individu yang ada dan kita akan dapat jumlah permintaan pasaran. Di dalam contoh ni cikgu just buat 2 orang individu lah. Kalau sebenarnya permintaan ni kita kena campur semua individu yang ada. Kalau kata pasaran kat Malaysia, dia campurkan semua individu yang ada kat Malaysia. Itu realiti. Tapi untuk proses belajar ni kita just rujuk pada 2 orang individu sahaja. Baik. So, katakan pada harga RM4, Farid minta 3, Ainul minta 4. Jadi permintaan pasarannya ialah 7. 4 tambah 3, 7. Maknanya pada harga RM4, permintaan pasaran adalah 7. Pada harga RM8, Farid minta 2, Ainul minta 3, so permintaan pasaran 5. Pada harga RM12, Farid minta 1, Ainul minta 2, so jumlahnya ialah 3. Saya harap murid-murid boleh faham. So, seterusnya, ini adalah bentuk jadual yang dalam bentuk berelah, saya besarkan sahaja. Okey, so seterusnya kita akan terangkan bagaimana keluk permintaan pasaran dilakarkan. Baik, Cikgu Adani boleh teruskan, silakan. Okey, saya teruskan dengan keluk permintaan pasaran ya. Rina dan Cikgu Musfirah, tadi kita dah tengok mengenai keluk permintaan individu. Maksudnya seseorang individu sahaja. Tapi kali ini kita akan tengok keluk permintaan pasaran yang lebih besar. Okey, oleh itu keluknya agak special. Keluknya lain sikit daripada keluk permintaan individu. Okey, keluk permintaan ni mestilah berdasarkan kepada jadual permintaan yang ditunjukkan di sana. Okey, di mana kita ada dekat sini jadual permintaan pasaran kopiah. Okey, so di antara 2 orang individu iaitu Farid dan juga Ainul, kita ambil 2 orang individu saja. Realitinya memang ramai. Dalam contohnya kita ambil 2 orang saja, Farid dan Ainul. Pada tingkat harga RM4, Farid meminta 3 biji kopiah dan juga Ainul 4 biji kopiah. So ini bermaksud permintaan pasaran kita kena jumlahkan. Kita kena jumlahkan permintaan Farid dan juga permintaan Ainul. Okay, so bila kita cakap pasal permintaan pasaran pada tingkat harga RM4, Rina, saya nak tanya pada tingkat harga RM4 berapakah unit permintaan pasaran kopiah? 7. Pandai Rina, betul tu. Okey. So maksudnya kat sini Rina dan Rina dah pun faham. So cikgu harap murid-murid cikgu pun lebih jelas lagi. Pasti. Di mana pada tingkat harga sesuatu barang kita akan menjumlahkan. Kita akan menjumlahkan kuantiti diminta individu, semua individu. Individu pertama, individu kedua, individu ketiga dan semualah individu yang ada dalam pasaran untuk mendapatkan jumlah permintaan pasaran. Okey, so kita pergi kepada keluk permintaannya, di mana keluk permintaan pasaran ni kita akan gabungkan. Kita akan mula-mula kita akan lukis keluk permintaan individu dahulu secara berasingan. Okey, keluk permintaan individu bagi Farid, keluk permintaan individu bagi Ainul, dan juga kita akan nampak sebenarnya tak perlu pun lukis. Tak perlu pun lukis secara berasingan. Kita boleh sahaja daripada jadual boleh terus lukis keluk permintaan pasaran. Tapi sahaja saya nak tunjukkan kepada awak bahawa kita boleh juga lukis keluk permintaan individu
Ini yang kita dah belajar tadilah. Peluk permintaan individu yang kita telah belajar tadi. Ingat tak saya cakap tadi pasal skala. Kita letak skala, paksi harga, paksi menegak, paksi mendata, paksi kuantiti, titik asalan kita labelkan 1, 2, 3, 4 bagi skala kuantiti dan 2, 4, 6, 8 CV2 bagi paksi harga, dan juga kita akan lakarkan keluk permintaan pasaran pada tingkat harga 4. Kita terus labelkan jumlah kuantiti yang diminta bagi individu-individu tersebut. So sebenarnya tak perlu lukis yang individu pun tak apa, Rina. Kalau dalam peperiksaan pun tak perlu lah, tak cikgu perlu. ya. Kalau soalan kata lukiskan keluk permintaan pasaran, kita cuma tengok harga dan kita tengok jumlah kuantiti dalam pasaran. Okey, so dekat sini kita nampak kalau kita dah plot-plotkan titik ni pada tingkat harga 4, kuantiti permintaan pasaran adalah 7 unit, 7 biji. Pada tingkat harga 8, kuantiti pasarannya adalah 5, dan pada tingkat harga 12, kuantiti permintaan pasaran adalah 3. Kita terus ambil pembaris, gariskan dan kita labelkan juga sebagai DD, huruf besar mewakili kepada demand pasaran. Kita nampak keluk permintaan pasaran ni nampak tak lebih landai? Nampak? Lebih landai daripada keluk permintaan individu itu sendiri. Kenapa agaknya landai? Sebab dia adalah jumlah kesemua kuantiti yang diminta bagi semua individu. Sebab tu dia agak lebih landai. Okey, itulah kuantiti permintaan pasaran. Baik. Dah faham dari segi permintaan pasaran dan juga keluk permintaan pasaran, pastinya ia memudahkan murid-murid juga untuk mengetahui bagaimana untuk kita membina ataupun melukis keluk permintaan pasaran. Nampak mudah tapi kena betul-betul faham soalannya ya cikgu. Betul. Okey cikgu, kita nak berehat sekali lagi dan selepas ini kita akan kembali semula di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Mahir Didik TV KPM untuk pembelajaran dalam mata pelajaran ekonomi dengan topik hari ini berkenaan dengan keseimbangan pasaran. Baik, di akhir bahagian ini mungkin Cikgu Adani ingin membuat sedikit rumusan berkenaan dengan topik hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Rina. Okey, setelah apa yang kita dah pelajari dalam slot hampir 1 jam ini, cikgu harap murid-murid boleh menjelaskan maksud dan juga hukum permintaan. Dan seterusnya, cikgu juga percaya murid-murid boleh mengenal pasti dan menghuraikan jadual permintaan. Boleh faham, ruangan pertama adalah harga, ruangan kedua adalah kuantiti. Cikgu percaya murid-murid boleh huraikan mengikut konsep hukum permintaan. Dan juga akhir sekali, cikgu juga yakinlah murid-murid yang menonton slot ini ya Rina, mesti boleh dah faham cara nak lukis keluk permintaan individu dan juga keluk permintaan pasaran. Pastikan ada paksi menegak, jangan lupa paksi harga dan juga paksi mendatar, paksi kuantiti dan juga mesti ingat skala yang betul sebelum melukis untuk mendapatkan markah yang penuhlah dalam peperiksaan. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Adani. Bagaimana pula dengan Cikgu Muspira? Silakan. Alright. So saya sebenarnya nak terang sikit lagi tentang macam mana murid-murid MBK penglihatan membacalah untuk low vision, kategori low vision. Ini alatnya tadi saya tunjuk ni ialah kita panggil video magnifier. Okey. Video magnifier ni dia punya fungsi ialah untuk membaca. Okey, membaca tulisan. So dia boleh baca, boleh membesarkan. So murid-murid low vision ni kan dia tak boleh baca
tulisan kecil kan. So dia boleh membesarkan tulisan. So dia akan menggunakan alat ni semasa dalam kelas untuk baca buku teks. Sebab buku teks yang dihantar ke sekolah pun menggunakan buku teks biasa. So tulisan tu perlu dibesarkan. Faham. Okey, so sebelum kita ni saya ingin menasihatkanlah pada murid-murid di arus perdana terutamanya lah. Kalau kita tengok bila cikgu terangkan macam mana murid-murid MBK penglihatan ini, bukan saya penglihatan MBK lain, memang sebenarnya mereka suka nak belajar. Perlukan peralatan sokongan untuk belajar. Jadi bagi murid-murid yang normal seperti biasa yang tak ada masalah tu, jangan malas, belajar betul-betul. Okey, kalau rasa susah sebenarnya murid-murid MBK lagi susah. Tapi mereka tak pernah give up. Dia orang tak pernah putus asa. Mereka akan sentiasa belajar dengan rajin. Itu Cikgu Berani jamin lah. So, Cikgu harap murid-murid luar sana pun boleh mencontohi murid-murid MBK ni. Itu Cikgu. InsyaAllah Cikgu. Apapun, terima kasih saya nak ucapkan kepada Cikgu Musfira Ahmad Salim dan merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur. Juga bersama kita Cikgu Wan Nur Adani Yusof, Ketua Panitia Ekonomi Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 5 Wangsa Maju Kuala Lumpur. Tak ketinggalan kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kampung Baru Kuala Lumpur. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberi manfaat untuk murid-murid semua dan pastikan anda terus setia bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi cikgu-cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.